Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Farid Rizwan daripada kumpulan CS241. Pada penilaian kali ini, saya dan rakan-rakan sekelas diberi tugasan untuk memberi nasihat tentang apa-apa sahaja yang berkaitan dengan kehidupan. Jadi, saya memilih untuk memberi nasihat kepada anak-anak muda, khususnya pelajar sekolah. Tanpa membuang masa, saya akan memberi sebab terlebih dahulu mengapa saya memilih untuk memberi nasihat kepada golongan ini. Pada pemerhatian saya, remaja zaman sekarang banyak sangat masalah. Punca utama mereka jadi sebegini adalah disebabkan pengaruh media sosial. Kerana dalam media ini, mereka belajar banyak benda yang buruk, dek kemudahan untuk mengakses dan menyebabkan mereka boleh akses ke laman-laman web yang tidak berfaedah. Sebagai contoh, di aplikasi TikTok, mereka dipengaruhi budaya luar seperti menari dan membuat video yang sedang trending. Hal ini terjadi kerana tiada pemantauan daripada ibu bapa dan sekatan video di dalam aplikasi tersebut adalah rendah. Apa yang boleh saya tegur, kalian tidak patut ikut-ikut dengan gaya hidup orang luar, kerana perkara sebegitu tidak enak untuk dilihat dan boleh mendatangkan kemudaratan seperti menjadi mangsa pedofilia. Mereka akan memuat turun video anda, video menari anda, dan menjadikan video itu sebagai bahan untuk mereka memuaskan nafsu sendiri. Nasihat saya untuk mengelakkan perkara itu terjadi, hentikan memuat naik video yang mempamerkan appearance masing-masing. Saya tidak kata jangan buat video kerana setengah daripada mereka memang ada bakat dalam menari atau menyanyi, tetapi salurkan pada platform yang betul. Selain itu, mengenai undi 18 yang melibatkan remaja lepasan SPM, pada pendapat saya, undi 18 yang telah diluluskan ini adalah perkara yang sangat tidak wajar. Hal ini demikian kerana kita boleh lihat sendiri di media sosial, budak-budak ini sering memberikan komen atau pendapat seperti tiada otak. Apabila terdapat sesuatu isu yang melibatkan dua pihak, mereka akan lebih cenderung untuk berpihak kepada side yang mereka ingin atau mereka percaya atau mereka kenal tanpa membuat sebarang penyelidikan. Contohnya, dalam konteks politik, budak-budak yang berumur setahun jagung dan ras tampuk pinang ini akan menyokong seks adik secara bulat-bulat kerana usaha menteri tersebut dalam membantu anak-anak muar seperti memberi telefon bimbit dan komputer riba. Saya tidak kata salah untuk menyokong beliau kerana apa yang beliau buat amat perlu dihargai. Tapi yang menjadi persoalan, adakah usul undi 18 ini sebenarnya mahu menarik undi budak-budak lepasan SPM yang baru nak kenal dunia untuk mengundi menteri muda dan mempunyai rupa seperti beliau? Banyak lagi perkara berkaitan politik yang mereka tidak tahu kerana tidak ditonjolkan di media sosial seperti apa yang mereka nampak di muar. Jadi nasihat saya, budak-budak ini perlu melengkapkan dahulu pengetahuan tentang perkara yang ingin dibahaskan sebelum berkata-kata seperti orang bodoh. Nasihat saya lagi, bukan semua perkara perlu dibahaskan oleh kalian. Contohnya lagi, apabila ada artikel yang tidak sependapat dengan mereka, mereka akan terus komen secara sembrono, walhal artikel yang mereka baca pun mereka tidak faham. Mereka lihat dan baca komen yang mentam, mereka akan turut sama mentam sebab mahu dilihat sebagai seorang yang relevan. Sebenarnya, apa yang kalian boleh buat apabila terdapat sesuatu isu yang melibatkan orang dewasa, kalian boleh diam dan fokus belajar saja. Sebab pada peringkat umur ini, kalian seyogianya cuba untuk strive for excellence, khususnya dalam bidang pelajaran, dan bukan menghabiskan masa untuk bergaduh dengan orang dewasa di Twitter. Banyak lagi perkara yang boleh dilakukan di dunia ini, dan selain daripada berkata-kata di media sosial 24 jam seminggu. Tambahan lagi, kurangkan moto hidup menjadi diri sendiri dan my body my choice. Mereka ni terlalu terdedah dengan dunia luar, bercampur interaksi dengan orang dewasa, sehingga kan apa-apa yang mereka buat adalah tanpa persetujuan ibu bapa. Apabila ditegur dan dimarahi, mereka akan memberitahu di media sosial yang hidup mereka sentiasa dikongkong, sedangkan ibu bapa mereka cuma hendak menjaga mereka daripada segala keburukan yang boleh menimpa. Lebih parah lagi, mereka mengutuk dan mereka reka cerita tentang ibu bapa sendiri demi sesuap perhatian daripada warga internet. Mungkin akan ada yang bertanya, apa yang membuatkan saya rasa remaja zaman dahulu dan zaman sekarang berbeza? Mudah, semuanya berkaitan gaya hidup. Remaja sekarang terlalu dihidangkan dengan gadget-gadget yang membenarkan mereka untuk bertindak melulu secara atas talian terhadap sesuatu perkara. Jika dibandingkan dengan remaja dulu, kita lebih kepada berinteraksi secara fizikal dan persekitaran kita juga terhad kepada kawan-kawan dan keluarga. Bukan seperti remaja sekarang yang bergaul dengan sesiapa sahaja, tak kira umur, asalkan mempunyai gaya hidup yang lebih kurang. Saya berharap sangat supaya kalian tidak berasa yang kalian perlu nampak relevan atau style apabila berkawan dengan orang asing yang lebih tua di media sosial.
Nak berkawan secara asas talian tidak salah. Memang tidak salah. Asalkan yang sebaya atau beza setahun dua. Kita boleh juga nampak perbezaan dari segi pencarian ilmu. Lagi-lagi pada era pandemik yang sudah menjadi endemik ni. Kalau dulu kita susah untuk mencari tahu apa yang kita mahu. Tapi zaman sekarang semuanya di hujung jari. Namun tengoklah budak-budak sekarang ni. Kelas online tidak ada, latihan yang diberi tidak dibuat. Padahal sekiranya tiada masa untuk membuat atau belajar, mereka boleh saja cari jawapan di internet atau nota-nota di internet dan berbincang dengan kawan-kawan di WhatsApp ataupun Telegram. Waktu kelas di Google Meet, instead of fokus dengan apa yang guru mereka ajar, mereka bantai bermain permainan video seperti Mobile Legends di telefon bimbit dan membiarkan komputer rebel mereka berbunyi matematik sendirian. Nampak seperti perkara biasa, tetapi hal itu sangat tidak menghormati guru mereka. Saya berharap sangat kalian cuba untuk mendisiplinkan diri mengikut waktu pembelajaran yang telah ditetapkan oleh cikgu-cikgu. Dalam menimba ilmu, adab berada di atasnya. Bermakna sebelum mencari ilmu, kita perlu beradab dengan ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu tersebut, yakni muallim kita. Akhir kata, bukan semua pelajar sekolah bermasalah kerana sebenarnya ramai yang bagus. Tapi disebabkan perangai setengahnya di media sosial, saya berasa terus muak dengan budak-budak sekolah ni. Harapan saya supaya remaja sekarang tidak terlalu terikut-ikut dengan persekitaran di dalam dunia internet di mana mereka sukar nak kawal. Sedangkan orang dewasa pun sukar untuk tapis dan kawal konten yang mereka lihat. Ini kan pula budak-budak. Akhir sekali saya berharap semoga pelajar sekolah semakin kurang kegunakannya, khususnya di media sosial. Sekian daripada saya, Muhammad Farid bin Rizwan. Assalamualaikum dan terima kasih.